Penyelesaian segitiga. Dah kan? Bang? Belum cikgu. Bab Belum nak? 9 ni. Yelah bab 9 lah. Dah masuk belum? Belum cikgu. Oh, langsung belum? Baru bab 8. Oh, ya ke? Okey, tak apalah. Okey, so kita akan mulakan di mana tajuk penyelesaian segitiga ni. Ini tajuk yang penting. Tadi budak SPM punya trial, dia tapi keluar yang susah sikit. Jadi tadi saya tak bagi dia orang jawab tajuk ni lah. Sebab dia keluar yang ada 3D. Bila dia keluar 3D, maksudnya pelajar kena kuasai dia punya tingkatan level form punya. Sebab macam kamu tingkatan 4, kamu tak ada belajar maths tajuk 3D. 3D ni yang kita saya dah share screen kan sekarang? Korang? Ya cikgu. Okey. Jadi kalau dulu kan sukatan lama korang ada belajar yang ini di mana kita akan cari sudut. Okey, line angle dekat mana? Macam ni. Kita akan cari angle between line dengan plane. Okey, garis dengan satah ataupun plane dengan plane, satah dengan satah. Dulu kamu ada kalau sukatan lama dalam maths dia ajar masa tingkatan 4. Tapi korang dalam maths tak ada belajar yang ini dah. Korang kena ingat matematik dia diuji daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Masa SPM diuji macam tu. Kalau dulu, dia memanglah uji kamu tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tapi semua yang kamu dah belajar masa level form akan diulang tajuk itu masa tingkatan 4 dan 5. Tajuk graf fungsi, tajuk trigonometri, tajuk plan, tajuk penjelmaan, semua tu diulang balik. Sampai ada penjelmaan 1, 2, 3 macam tu. Tapi sekarang tak ada lagi. Tajuk bulatan semua kalau dulu ada diajar balik masa tingkatan 5. 4 dan 5. Tapi sekarang tajuk tu, tajuk bulatan, tajuk plan, tajuk graf langsung tak ada masa tingkatan 4 dan 5. Tapi soalan itu dikeluarkan masa SPM. Jadi sangat kesian dekat korang. Kalau yang lupa maths tingkatan 1, 2, 3. Kalau at maths, bagi saya at maths lagi senang lagi. Sebab at maths tajuk yang diuji memang tajuk tingkatan 4, 5. Okey? Jadi macam ni lah. Dalam tajuk ini, kita akan belajar pasal ini dia, petua sinus atau petua sin. Kemudian petua kosinus ataupun petua kos, dan kita belajar pasal luas. Okey, dalam petua sin ni kita akan belajar pasal kes berambiguity ataupun ambiguous case. So kita akan belajar 4 ni, iaitu petua sin. Okey, dia akan belajar pasal ambiguous case, pasal kos dan pasal luas. Okey, alhamdulillah. Kelas 4A, 4C seminggu je. Maksudnya 2 kali kelas habis dah tajuk ni. Minggu depan tinggal buat ulang kaji. Okey, jadi dalam tajuk ini dia akan mencari panjang sisi, cari sudut. Cuma kita tak lagi menggunakan segitiga bersudut tegak. Kalau kita menggunakan segitiga bersudut tegak, macam masa level form kamu belajar, kita akan menggunakan rumus trigonometri. Contohnya kalau nak cari sudut sini, kita ada sisi, kita gunakan contohnya sin. Formula sin adalah sin theta. Contohnya theta adalah opposite dengan hypotenuse. So, sin adalah soh. Contohlah. Tapi untuk tajuk ni tak boleh sebab dia bukan segitiga bersudut tegak. Segitiga dia macam ni. Dan dalam peperiksaan biasanya segitiga dicantum. 2 atau 3 segitiga yang dicantumkan. Atau mungkin 2 segitiga yang dimasukkan dalam bulatan. Menyebabkan kamu kena ingat pula hukum segi empat kitaran dalam bulatan. Macam tu. Jadi, dalam tajuk ini, kita akan tengok bila masa kita nak guna sin, bila masa kita nak guna cos. Okey, sebab formula dia 2 je. Satu sin, satu cos.
Jadi, awak ingat satu saja. Kalau awak tengok dekat sini nampak tak syarat-syarat dia panjang. Jadi ini memanglah kalau ikutkan dikatakan petua sin dapat digunakan untuk mencari nilai sisi dan sudut yang tidak diketahui bagi suatu segitiga apabila diberi dua sudut dan satu sisi. Dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Jadi banyak kamu nak ingat. Jadi, saya akan share apa yang saya gunakan. Okey. Dan manakala kamu tengok petua kos, dia ada 3. Seolah-olah cari A lain, cari B lain, cari C lain. Okey, saya tak nak kamu buat macam ni. So, yang ini kita padam, yang ini kita padam. Sebenarnya bendanya sama je. So, kita gunakan satu formula saja. Okey, sebenarnya A, B, C ni suka hati awak nak letak dekat mana. Kalau contohlah, kawan kata dia nak letak dekat B ni, kawan nak letak A. Awak nak letak B dekat sini, tak ada masalah. Okey. Yang penting kalau awak letak sini B, sudut dekat depan dia ni sudut B. Ini A, sudut dekat depan ni A. Ini C, sudut kat depan ni C. Itu je yang penting. Tapi tak kisah. Kamu nak letakkan A, B, C tu di mana saja. Okey, yang pertama, ingat bila nak jawab soalan ini, kita kena pastikan yang pertama adalah segitiga ini kena ada 3 info. Okey, segitiga ini kena ada 3 info. 3 info tu apa maksudnya? Mungkin dia ada satu sisi B diberi, sisi A diberi, sisi C diberi, sisi A diberi. Ada 3 info. Atau mungkin dia bagi 2 sisi dengan sudut dekat mana-mana. Janji kamu kira ada 3. Atau mungkin dia bagi sisi dengan luas. Atau mungkin sisi, sudut dengan luas. Janji ada 3 info, kita boleh selesaikan soalan itu. Okey. Kemudian saya akan terang terus untuk kedua-duanya. Kalau untuk budak 4A dengan 4C dia dah jadi macam ulang kaji. Tapi kalau kelas yang lain maksudnya mungkin baru. Jadi kalau saya laju bagi tahu itu Mazudin. Bagi tahu kalau saya laju. Okey, kemudian dalam segitiga ni kita kena tahu adakah kita nak guna petua sin ataupun nak guna petua kos. Okey. Apa yang saya gunakan untuk memudahkan pelajar tak perlu nak hafal panjang-panjang ni, saya akan suruh pelajar ingat petua kos. Okey, saya suruh pelajar ingat petua kos. Apa dia bila masa nak guna petua kos? Itu yang kita kena tahu. Petua kosnya yang ini. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Satu je. Kalau sin, dia boleh buat A per sin A sama dengan ini dan sama dengan ni. Bukan bererti kita guna tiga-tiga. Mungkin kita guna A dengan B. Mungkin kita guna A dengan C. B dengan C. Kita pun tak kisah nak mana-mana. Dan ada masa kita letak sin dekat atas, A dekat bawah pun boleh. Okey. Sekarang saya bagi tahu bila masa kita nak guna rumus sin dengan rumus cos. Saya dah kata tadi saya nak guna rumus cos dulu. Okey. Rumus cos ni kita Rumus cos ni kita akan gunakan bila okey. Okey, rumus cos ni kita akan gunakan bila segitiga yang kamu ada, kamu tengok ni dia kita guna petua sin. Kenapa? Nampak tak sini 5.2 iaitu sisi dia. Sudut depan 5.2 adalah 35 darjah. Jadi kalau awak nampak ini sisi sudut dia macam tadi kan kalau sini A, sini sudut A. Kalau ini sudut B, maka ini sisi B. Jadi awak nampak sisi dengan sudut dia ada. Maksudnya pasangan dia lengkap. Satu pasangan iaitu apabila dia ada sisi, dia ada sudut. So kalau pasangan dia lengkap, maka kita akan guna rumus sin. Awak tengok ni 8 dengan 8.6 dengan 38. Nampak ni? Ini yang dikatakan pasangan. Maka kita guna rumus sin. Okey. Sekarang saya tunjuk kamu dekat rumus cos. Okey. Jadi macam tadi saya kata, bila kamu nak selesaikan, kamu kena cari segitiga yang ada 3 info.
Jadi kalau awak tengok segitiga ini, kita ada dua. PQS dengan SQR. Kalau kita nak selesaikan, kita tak boleh guna segitiga PQS. Kerana dekat PQS cuma ada dua info, iaitu 28 darjah dengan 6.8. Bermakna untuk kita menyelesaikan soalan ini, kita guna segitiga SQR. Jadi kalau awak nampak, nanti saya tunjuk sebab soalan nak tanya PQS. Jadi saya tunjuk dulu. Lepas tu awak tengok, ni petua kos. Kalau tadi saya kata kita nampak dia punya pasangan. Sekarang awak tengok 58 darjah. Pasangan dia kat depan ni. Ada tak pasangan dia? Ada tak sisi AC kat depan 58? Ada tak? Tolong respon. Ada tak Tak sisinya? ada. Tak ada. Then panjang 9.8. Tengok ada tak sudut dekat sini? Tak ada. Tak ada. 12.4 sudut kat depan ni. Pun tak ada. Setiap anak panah yang kita buat jawapannya tak ada. 3 kali tak ada. Kalau dia tak ada pasangan, kalau tadi ada pasangan. Ni nampak ada pasangan. Ni ada pasangan. Mana dia? 116 pasangannya 15. Ini yang dimasukkan ada dua sisi satu sudut. Satu sudut bukan kandung. Yang inilah dua sudut satu sisi. Apa yang dimasukkan dua sisi satu sudut bukan kandung? Sudut kandung dekat sini. Kita kena tahu sudut kandung je. Contohnya dia bagi kat sini sisi A, sini B. Sudut kandung dekat tengah-tengah yang dikandungkan oleh A dengan B. So sudut bukan kandung ada dua tempat. Dekat sini dengan di bawah sini. So, macam rumus sin tadi, dia kata ada dua sisi dan satu sudut bukan kandung, iaitu non-include angle. Jadi, yang inilah dikatakan bukan kandung. Yang kandungnya kat dalam yang ini. Macam tu. Jadi, saya tak nak kamu pening ingat kandung tak kandung. Jadi, kita akan ambil ikut yang macam saya bagi tahu tadi. Kalau dia ada pasangan, kita guna rumus sin. Macam soalan D, secara mata kasar kita tengok semua tak ada pasangan. 28 depan dia AC, tak ada. 39 depan dia AB, tak ada. 7.4 sudut kat depan A, tak ada. Tetapi sebenarnya sudut A kita boleh cari. Okey, dalam segitiga 180 darjah, awak tolak 28 dan 39. Faham? Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, itu untuk rumusin. Jadi kos tadi tak ada pasangan. Kenapa saya kata saya nak pentingkan kos? Sebab kos ni formula dia tadi kalau awak tengok dia ada 3 formula tapi saya guna satu saja. Formula yang saya gunakan adalah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Apa yang penting dekat sini sebenarnya adalah awak kena tahu A dulu. Sebab A dengan cos A adalah bertentangan. Jadi kalau awak tengok dekat sini, sudut yang ada 58. Bermakna A-nya yang depan. Bermakna sini A. B dengan C tak kisah. Okey, jadi secara kebetulan soalan nak tinggal dulu. Ni tinggi kan? Tinggi 33. Okey, yang ini awak tengok AC. Dia nak cari panjang AC. Okey, secara kebetulan itu adalah A. Menggunakan rumus yang ke atas tu, jadi AC awak akan buat AC kuasa 2 sama dengan B. B awak nak letak ini ke, nak letak ini ke, tak ada masalah. So, contoh saya ambil 9.8 kuasa 2 tambah 12.4 kuasa 2 tolak 2. Dan sini 9.8, sini 12.4 dan cos 58 darjah. Itu formula cos. Okey, saya tak nak awak selesaikan dulu, saya cuma nak tunjuk je dulu. Sebab nanti kita buat balik. Dan awak tengok sini. Soalan tanya PQR. Oleh kerana dia tanya sudut PQR, mana A untuk segitiga ni? A-nya 4, 6 atau 7? Mana A-nya? Respon. Yang dia tanya sudut dekat Q. So A kita yang mana?
7 lah. A-nya 7. A yang bertentangan dengan sudut. So, A-nya tu 7. Jadi, untuk soalan ini kita akan buat 7 kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2, 4 kuasa 2 tolak 2, 4, 6. Okey? Dan dekat sini adalah cos PQR. Okey? Ini yang dimaksudkan yang saya kata yang penting kamu kena tahu A dia dulu. Okey? So, saya tinggal dulu rumus cos, kita pergi ke rumus sin dulu. Settlekan, okey, sorry. Tak apa. Sebab dalam modul ni dia ambiguous case kemudian. Jadi saya habiskan dulu cos lah. Sebab cos ni macam saya kata pentingnya nak tahu A. Jadi dalam kes soalan yang pertama ni, okey, cuba tekan kalkulator sekarang semua. 9.8 kuasa 2 tambah 12.4 kuasa 2 tolak. Bila tolak, kalau saya suka berhati-hati, jadi saya akan letak 9.8 kuasa 2 tambah 12.4 kuasa 2 tolak, saya letakkan dia dalam kurungan. Saya akan letakkan macam tu. Okey, setelah kamu dapat jawapan, then awak buat square root answer. Okey tak? Kira, tolong kira. Okey. Dapat tak? Dapat. Okey. Semua orang okey? Masukkan je nilai itu. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, so kita tekan je lah kalkulator 98 kuasa 2. Okey, lepas tu awak tambahkan dengan 12.4 kuasa 2. Macam tu. So awak tekan kalkulator, you akan dapat panjang AC adalah 11. Kan? Dapat 11. Okey. Untuk kalik dapat kalik? Dapat cikgu. Dapat Yang lain siapa? Nabila, Faris. Okey. Hafiz okey Hafiz? Zaim baru join. Hafiz okey Hafiz? Hafiz? Okey tu. Okey Okey. Zaim? Oh Zaim. Tadi nampak. Bangun tidur ke kau Zaim? Melampaunya. Pukul 9 baru bangun tidur. Kan, Budak. terlelap kejap. Ya Allah. Solat maghrib tak tadi? Solat. Ah. On time. Okey, Alhamdulillah. Okey, tengok Ah, Alhamdulillah, solat kena on time. Sebab kalau Allah tiba masanya nyawa awak kena cabut pun nanti on time. Tak ada kata nanti. Jadi kena solat pun on time. Okey. So awak tengok sini, sekarang awak tengok untuk kira kos. Untuk mengelakkan awak akan jumpa make error lah macam-macam, saya akan tunjuk terus. Okey, untuk dekat sini ramai pelajar. Biasanya pelajar akan dapat make error. Kenapa? Sebab pelajar akan buat macam ni. Awak nampak ni 7 kan? So dia buat 7 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Dia akan buat tambah. Saya tanya kenapa? Sebab dia kata ini tolak. Jadi tambahlah cikgu, dia kata. Tapi dia lupa sebenarnya dia ditambahkan B dengan C kemudian tolak dengan hasil darab. Jadi kalau darab maksudnya ke sini dia jadi bahagi -2, 4, 6. Itu dia. Sama dengan cos PQR. Jadi, awak akan tekan kalkulator 7 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Dapat jawapan bahagi. Buka kurungan -2 darab 4 darab 6. Okey? Sama dengan dan awak tekan shift cos. Boleh?
Cikgu ulang balik cikgu. Ni, ya mana nak cara nak tekan kalkulator ni ke apa? Oh, Okey, nampak tak ni 7 kuasa 2. Kan sebelah sini ni. Ni 6 kuasa 2 ni bawa sini jadi tolak 6 kuasa 2. Ini 4 tolak 4 kuasa 2. Walaupun kat sini tolak, tapi dia adalah tolak hasil darab. Jadi hasil darab kita jadikan dia bahagi. Jadi awak akan tekan kalkulator. Okey, sekejap saya ambil kalkulator lah. Okey, so awak kena tekan kalkulator dekat sini. Awak akan gunakan, lambat pula kalkulator ni keluar. Okey, so okey, ni awak tengok sini. Cara dia kita akan ambil 7 kuasa 2. So ini 7 kuasa 2 tolak, okey, 6 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Ramai pelajar kata akan jadi tambah sebab yang ini tolak. Tapi sebenarnya dia bahagi. So ini tekan sama dengan dulu. Okey, awak dapat negatif 3. Awak bahagi. Bila awak bagi, buka kurungan. Kita masuk nilai negatif 2 darab 4 darab 6. Okey, darab 4 darab 6. Okey, tutup kurungan. Tekan sama dengan, awak tekan shift. Okey, dah belum shift. Shift cos. Sama dengan. So, awak dapatlah jawapan sudut dia. Jawapan dia adalah 86.42. Dapat tak? Okey? Boleh? Siapa yang tak boleh cikgu. okey? So, kita tengok satu lagi dekat sini. Soalan nak PQR. Soalan nak PQR. Jadi A kita yang mana? A kita yang mana? 10. Okey, bagus. Baru nak sebut nama kau dah ni kan. Okey, A kita ialah 10. Jadi, buatlah yang macam nombor soalan B tadi. Okey. Kalau awak tengok ni, dia nak sudut ACB. So, A-nya yang mana? Ada yang penting kena tahu A-nya. A-nya yang mana? ACB. Jadi A-nya yang mana? Pak Izzuddin. Mana A? 3.5. Ya, 3.5. So ingat sudut depan dia ni sisi dia. Macam tu. So guna cara yang ini. Boleh Saya tak tunjuk semua tau. Nanti korang tengok. Kau kena buat. Okey. Contoh yang ini. Soalan kata kira panjang KM. So kalau kita tengok dia kata kira panjang KM. Dan KM ni berdepan dengan sudut. Bermakna KM lah awak punya A. So kita buat KM kuasa 2 sama dengan 6.1 kuasa 2 tambah 8.2 kuasa 2 tolak 2. 6.1 8.2 cos 71 darjah. So awak pun tekan kalkulator. Okey. Yang ini sebab dia nak KM, kita ada KM kuasa 2. So awak tekanlah kalkulator dekat sini. 6.1 kuasa 2 tambah 8.2 kuasa 2. Okey, tolak. Letakkan dia dalam kurungan. Okey, 2 darab 6.1 darab 8.2 darab cos 71. Tutup kurungan. Sama dengan. Itu yang kita dapat. Then kita nak KM. Itu KM kuasa 2. Square root answer. Okey. Maka kita dapat jawapan dia. Iaitu di situ kita dapat 8.478. Okey, jadi 8.478. Dalam peperiksaan, cukup awak buat macam ni. Awak buat macam ni. Okey, tekan je kalkulator tadi. Then awak terus bagi jawapan. Awak dapat full mark macam ni. Yang penting awak masuk dalam formula. Then kita tahu untuk mendapat jawapan pelajar tekan kalkulator. Jadi awak tak payahlah buat 6.1 kuasa 2 tu berapa, tambah berapa. Tu tak payah. Yang tu semua tekan kalkulator sahaja. Clear
Siapa tak clear bagi tahu? Okey, soalan F. Kalau 126, maka A kita yang mana? Siapa? Kali. Zaim. Zaim. Oh, Zaim. Cikgu. Kau tengok sini. Dia kata kirakan panjang QR. Nampak tak QR? Kat depan QR sudutnya berapa, Zaim? 126. 126. Nampak tak ini sudut, ini sisi bertentangan. Maka kita punya A adalah QR. Boleh? Boleh. Okey. So itu untuk rumus kos. Jadi ini untuk penyelesaian kos lah. Okey, kita pergi sin. So saya dah kata formula ada dua je. Satu formula sin, satu formula kos. Okey. Sin pula tadi saya kata kalau kos awak tengok dia tak ada pasangan bila awak soalan 3 kali, 3 kali saya pangkah. Sekarang saya tengok untuk sin. 5.2 kita dah nampak ada pasangan. Ada pasangan maka kita guna rumus sin. Soalan formula sin tadi dia buat A per sin A, B per sin B. Okey, sekarang kita tengok soalan. Soalan tanya panjang AC. Kalau dia tanya panjang AC, saya letak AC dekat atas. AC per kan apa? Partner dia. Ini AC, partner dia adalah sin 50 darjah. Sama dengan 5.2 per sin 35 darjah. Jadi AC apa dia? Awak terus saja tekan kalkulator. Tengok saya tekan kalkulator dekat sini. Okey. Jadi kat bawah nanti dapat jawapan je terus. Saya akan dapat 5.2. Okey, 5.2 bahagi dengan sin 35 darjah. Sama dengan dapat tu darab dengan sin 50. Sin 50. Okey, itulah jawapan kamu. Maka kita dapatlah dia punya ukuran panjang dari A pergi ke C. Okey, jadi A pergi C kita dapat 6.945. 6.945. Boleh? Tadi kita cari panjang AC. Jadi AC saya letak atas, sin saya letak bawah. Sekarang soalan minta sudut. Sudut ACB. Yang ini dia tanya sudut. Kalau soalan nak sudut, maka saya akan letak sin dekat atas. Sin ACB per partner dia apa? 9.3 sama dengan sin 38 per 8.6. Kenapa saya ubah? Tadi sin kat bawah, sekarang sin kat atas. Sebab kita nakkan yang atas ni. Jadi letak dia kat atas. Kalau tak nanti awak kena pindah sana, pindah sini. Macam tu. So kat sini kita boleh tekan kalkulator. Jadi awak dapat sin ACB ataupun awak buat angle terus pun boleh. Jadi dekat sini kalau awak tengok, kita akan dapat dia sin 38. Okey, sin 38 sama dengan dulu ya. Bahagi 8.6. Okey, dapat jawapan. Dan kita darabkan dengan 9.3. Sama dengan. Okey, kamu tengok kita dapat 0.6657. Kita nak cari sudut. Kita nak cari sudut bukan nak cari nilai dia. So kita tekan shift sebab dia formula sin. So formula adalah shift sin. Sama dengan. So kita dapatlah jawapannya ialah berapa tadi? 41.74. Okey, kita dapat 41.74. Okey, jadi dia ada dua contoh dekat sini. Contoh pertama, saya mencari panjang sisi AC. Maka saya letak sisi AC di atas. Contoh kedua, dia minta sudut. Maka saya letak sudut di atas. Okey, boleh Okey, itu untuk formula sin. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, ini pun sama. Okey, cuba kira soalan C ni.
Kira sekejap soalan C. Cikgu, Ya. boleh cikgu terangkan balik pasal sudut kandung? Sudut kandung tu, tapi sebenarnya kalau kamu nak pilih dia nak guna formula sin atau cos, awak tak payah gunakan pasal kandung-kandung tu. Tapi tak apa, awak nak kenal boleh. Sudut kandung awak macam ni tahu. Ini segitiga. Tengok sisi. Kalau saya letak sisi saya A dengan B. Kandung ni kat dalam dia ni. Kandung adalah ni percantuman. Awak tengok dekat sini antara ini A, ini B. Dia bercantum dekat sini kan? Sudut kandungnya kat dalam ni. Sudut kandung dia ada satu tempat je. Anak kandung dia satu je. Anak tiri dia ada kat bawah ni. Ni bukan kandung. Bukan kandung yang saya lorikkan dua line. Ni kat bawah ni bukan kandung. So kalaulah segitiga dia macam yang saya buat sebelah kanan ni, segitiga ni jadi kandungnya dekat sini. Ni dekat cantum dia ni tu kandung. Tak kandung, dekat anak panah ni tak kandung. Okey. Boleh? Okey cikgu. Jadi macam sin tadi. Kalau awak tengok rumus sin, sebelum saya ringkaskan guna cara yang saya ni, awak tengok rumus sin dia kata apa? Diberi dua sudut. Okey, dua sudut dan satu sisi. Ataupun dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Nampak tak? Dua sudut atau satu sisi. Okey, ataupun dia kata dua sisi, satu sudut bukan kandung. Sebab kandung dekat dalam. Sebab tu dia guna rumus sin. Tapi saya tak nak awak bingung yang ini, nanti awak terlupa. So ingat, ada pasangan sin. Macam cos dia tak ada pasangan. Okey, clear? Okey, try buat soalan C ni apa jawapannya? Okey, dapat tak? Okey, dapat? Respon. Dapat ke tak dapat? Belum lagi cikgu. Belum lagi cakap. Zaim, kau jangan tidur Zaim. Zaim tidur. Zaim pergi basuh muka Zaim. Ya, cikgu. Basuh muka. Kau lompat dulu. Aku tumbuk kau sekarang. Zaim, aku nak dengar jawapan kau. 16.72. Berapa?
16.72. Okey, orang lain dapat tak? Oh, tengok Zaim tidur pun dapat jawapan kau, jadi kau tidur lah. Okey. Itazuddin dapat tak? Dia kembar, dua-dua nama dia, seorang lagi siapa? Dapat. Dapat Dapat Alhamdulillah. Okey. Aisyah dapat Aisyah? Dapat. Okey, alhamdulillah. So dapat sudut. Yang ni pula cari panjang AC. Kalau cari panjang AC, kan macam saya kata tadi, dia nak panjang maka AC yang ke atas. Dia ni sebenarnya kaedah. Kalau awak tak bijak, awak semua letak ukuran panjang yang ke atas. Kalau awak tak tukar, jadi contohlah, dia nak sudut ACB. Dia nak ACB, kamu kata tetap awak letak sisi yang ke atas. So ini akan jadi sin ACB sama dengan 15 per sin 116. Saya nak ini. Jadi ini kena naik sana, ini kena sana, ini turun. Akan jadi dia akan bersimpang siur. Sebab tu saya tak nak. Okey, saya tak nak awak gunakan tu. Kalau dia nak sudut, kita letak sin. Apa dia? Apa dia? Buka mic lah. Buka mic. Itulah dia badan muka. Tu naik ke atas macam tu saja. Okey? Jadi macam soalan D, kita nak ukuran AC, jadi AC dekat atas. Sin kat bawah pula. Macam tu. So, ini 7.4. Kalau awak tengok 7.4 ni dengan sudut kat depan ni. Tapi kalau awak tengok sudut kat depan tu tak ada. Kita boleh cari tak sudut dekat A yang saya bulatkan tu? Boleh cari tak? Boleh. Boleh. Apa nak buat? 180 tolak lagi 2. Apa dia? 180 tolak lagi 2 sudut tu. Aku dengar kau kata kosong pula. Okey. 180 tolak dengan sudut yang diberi 2 ni. Maka awak dapatlah sudut dekat A. Boleh Okey. So itu untuk sin. Tadi dah ajar sin, cos, lepas tu sin. Habis dah sebenarnya yang 2 formula. Sekarang kita tengok. Kita tengok ni. Dia nak PQS. Kalau awak tengok, dia nak PQS. PQS adalah sudut. Sudut yang sebelah sini dia minta. Okey, kalau dia nak sudut PQS, jadi dekat sini kita tengok segitiga PQS cuma ada 2 maklumat, 2 info. Iaitu 28 darjah dengan 6.8. Bermakna saya tak boleh cari sudut PQS. Tapi PQS ni adalah obtuse angle atau sudut cakah. Sudut tirusnya yang sebelah kanan. Jadi, saya akan gunakan segitiga SQR. Okey, di sini 6.8, sini 7.9, sini 51 darjah. Jadi, kita cari sudut yang SQR. Saya nak sudut. So, saya akan buat sudut sin SQR per 7.9 sama dengan sin 51 per 6.8. Jadi, kita nak sudut tu, so awak bawa sana, darabkan. Okey, tolong kira berapa dapat? Yang kita cari sekarang adalah sudut yang saya warnakan ni merun ni. Warna apa ni? Ni. Itu yang kita cari. Tapi yang soalan tanya sebelah dia tu. Okey, tolong kira berapa dapat? Dapat tak? Dah? Nabila? Dapat Nabila? Cikgu. Dapat tak? Yang PQS tu ke? Tak.
SQR dulu. Sebab kita tak boleh direct cari PQS kan? Oh, SQR. Okay. Kita kena cari SQR dulu. SQR tu saya dapat 64.54. Okey, kalau awak dapat 64.54, jadi kat situ soalan nakkan kita punya PQS. Jadi, kalau sebelah kanan dia 64, jadi untuk sudut yang kita nak, maka PQS, sudut PQS ialah 180 tolak yang awak dapat tadi. Iaitu yang dapat tadi adalah 64.54 kan? 64.54 ni adalah hasil SQR. Jadi awak dapatlah sudut PQS. Faham? Boleh? Boleh. Okey, orang lain? Okey tak? Okey. Okey. Sekarang dia nak panjang PS. Bila dia nak panjang PS, memang awak tengok dekat sini, kita akan gunakan segitiga PQS. PQS tadi kita dah dapat dah. Sudut kita adalah 115. Cikgu. Ya. Saya tak tahu tu 180 tu. Alah, separuh bulatan lah. Tak, yang 180 tolak 64 kenapa? Yelah, ni kan separuh bulatan ni. Ni garis lurus. Macam tu. So, kalau sini 64, sini. Okey. Betul. Faham tak? Kalau sini 64, bermakna kat sini adalah 116. Macam tu lah. Okey. Tapi saya buat lain. Kau apa? Saya buat PS dulu, saya cari PS dulu. Lepas tu saya buat Macam mana kau buat boleh sudut Q. macam mana kau boleh cari PS? Tu PS per sin 51. Mana ada sin 5? Mana boleh? Kalau Kenapa okey, tak boleh? awak ambil ni. Awak ambil yang besar terus. Okey, maksudnya awak jawab soalan bawah dulu lah. Dapat. Betul jawapan. Boleh kalau awak cari PS dulu, lepas tu nanti awak boleh cari sudut ni menggunakan setelah PS kamu dapat, kan? Lepas tu yang bawah ni, yang soalan pertama tu saya buat sin PQS per Sin? 13.08. Sin PQS per 13. Okey. Sin PQS per okey. Sama dengan sin 28 per 6.8. Kau dapat apa sudutnya? 64.56. Okey. Tu saya cakap. Sebenarnya bila sin dia memang akan bagi sudut yang kurang 90 darjah. Sebab apa? Sin kan kamu belajar kuadran yang pertama, sukuan pertama dan kedua. Okey, yang pertama all positif. Sin ke, cos ke, tangent ke semua positif. Yang kedua sin akan positif. Jadi kalau kamu tekan kalkulator memang biasa dia bagi akan acute angle. Contohnya 30. Okey, jadi awak kena tengok gambar tu. Gambar tu adalah obtuse angle iaitu sudut cakah. So automatik kamu akan buat 180 tolak 30. So, sebab apa? Sebab dalam sukuan pertama dan sukuan kedua nilai sin adalah sama. Jadi kalau saya buat sin 30, dia sama juga dengan sin 150. Jadi macam awak tadi, awak dapat 64, sebenarnya dia cari yang kecil. Dia tak akan bagi yang besar. So yang besar tu automatik kamu nampak, dia sudut ni lebih 90. Jadi saya memang kena buat 180 tolak 64.54 ni. Faham? Faham tak? Itu maksudnya yang Q tu sudut cakar lah Yang kita nak sekarang sudut cakah. PQS ni sudut cakah. Yang awak dapat sudut tirus. Okey, faham. Okey. Jadi nampak tak? Bagus. Kalik dia ambil yang besar terus pun boleh. Okey, kalau awak tengok kalik guna yang besar terus, segitiga PSR. Jadi 28, depan dia 79. Jadi tapi cumanya kalik dia jawab bawah dulu. Baru dekat PQS. Macam tu lah. Tapi tak ada masalah. Boleh saja. Okey ya? Faham Okey, lepas tu awak tengok sini. Dalam rajah ABC. Garis ialah garis lurus. So macam ni kan, bila dia kata ABC garis lurus, kalau dekat situ 80 automatik kamu boleh tahu di sini 100 darjah. Macam itulah. Jadi kalau kita tengok dekat sini,
Dekat segitiga ABD ada 3 info. Dekat segitiga BCD pun ada 3 info. Soalan tanya panjang B pergi ke C. Kalau dah dia tanya panjang BC, dah tentunya kita guna segitiga BCD. Awak boleh dapat panjang BC. Lepas tu dia kata cari panjang AB. Cari panjang AB, kalau awak tengok, cari panjang AB, AB ni kat depan sudutnya tak ada. Bermakna awak kena guna 180 tolak dengan 139. Awak dapatlah sudut dekat sini 41 darjah. Jadi dia nak AB, AB per sin 41 darjah sama dengan 7 per sin 39 darjah. Faham? Boleh tak? Okey tak? Cuba Okey. cikgu terangkan balik. Yang mana? Yang AB tu. Soalan B lah Okey, tak apa. Okey, tengok saya tunjuk balik, tak apa sebab awak tak apa cikgu tak ajar lagi kan. Okey, jadi tengok. Sekarang ni awak tengok dia kata cari dalam rajah ABC adalah garis lurus. Bila dia garis lurus, kalau 80 automatik kamu tahu kat sini 100. Sebab ni tadi satu garis lurus. So kalau sini 30, sini 150. Macam tu. Iaitu kita punya sudut tirus dengan sudut cakah. Okey, kita dapat situ 100. Maksudnya bila kamu menjawab, cuba cari dulu info yang tersorok, yang kamu boleh cari. Okey, sekarang dia nak BC. Kalau dia nak BC, dia tak melibatkan segitiga ABD. Jadi BC sebenarnya hanya segitiga yang ini. Di mana sini 80, sini 72, dekat sini 7 cm. Soalan tanya panjang B pergi ke C. Kalau dia cari panjang BC macam yang tadi. Kalau kita nak cari, mestilah kalau awak tengok, panjang BC kita tengok kat depan ni ada tak? Kat depan tu tak ada. Sebelum tu awak tengok ini 7, depan dia 72. Bila ada bertentangan, maka kita guna rumus sin. Okey, kat sini faham Kita guna rumus sin. Lepas kita guna rumus sin, kita nak tahu apa yang duduk dekat atas. Okey, sebab dia nak panjang BC, jadi saya letak BC dekat atas. Per sin, sin iaitu sudut yang bertentangan dengan BC. Malang sekali, sudut kat bertentangan tak ada. Tapi kita boleh cari. Dengan cara dia segitiga. Segitiga jadi awak akan buat 180, awak akan tolakkan dengan 80, awak akan tolakkan dengan 72. Bermakna awak dapat sudut dekat atas ni adalah 28 darjah. Jadi kita akan dapat yang kita nak BC. Jadi BC per sin 28 sama dengan 7 per sin 72. Soalan nak panjang BC. So awak bawa ini naik ke atas. Tekan kalkulator 7 bagi sin 72 darab dengan sin 28. Okey, yang A ni, yang pertama ni okey tak? Ada soalan tak? Dah okey ke belum yang pertama? Bang? Okey tak? Yang bertanya tadi. Okey. Okey. So sekarang awak tengok dia nak AB. Bila dia nak AB, kalau awak tengok kat sini, dia nak A pergi B. Mana AB? AB yang bawah ni. So kalau yang bawah maksudnya kita guna segitiga. Kita akan guna segitiga yang ini. Ni dia. Jadi 80 automatik sini 100. Sini 39 darjah. Dia kan bila kamu boleh isikan maklumat, awak isikan dulu. Jadi 180 awak tolak dengan 139. Bermakna dekat atas penjuru ni adalah 41 darjah. Dekat sini awak punya 7. Soalan tanya panjang dari A pergi ke B. Kita tengok ada tak maklumat bertentangan. Apa maksud bertentangan? Nampak ni 39 setentang dia adalah sisi 7. Bila dia ada partner dia, ada pasangan dia, kita guna rumus sin. Soalan nak AB. Jadi saya akan letak AB di atas.
AB per sin berapa? Kat depan dia sin 41. Sama dengan 7 per sin 39. So, naik atasannya. Faham? Boleh? Faham. Okay, good. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau tak ada, saya teruskan terus. Okey, kita tengok seterusnya. Ni tadi kos. Okey, kos. Kalau awak tengok sini, kalau awak tengok tadi, macam saya kata, kos ni yang penting tahu A. Sebab ini 58 darjah, maka A-nya yang kat depan. Okey, tadi ni saya dah terang. Sekarang kita tengok satu soalan ni. Soalan C dengan D sama je bentuknya. Di mana dia ada 3 info iaitu 3 sisi. Soalan kata kira sudut PQR. So kalau soalan kata PQR, macam tadi saya dah tanya dah kat sini. Kalau dia nak sudut PQR, maka A kuasa 2 kita ialah 10. A kuasa 2, 9 kuasa 2 tambah 12/5 kuasa 2. Tolak 2, 9, 12/5. Dan dekat situ kita guna rumus cos. Cos PQR. Kita tak tahu sudut dia berapa. Macam saya kata tadi, nak selamat awak tuliskan dulu macam ni. Tolak 9 kuasa 2, tolak 12/5 kuasa 2. Bahagi negatif 2, darab 9, darab 12/5. Sama dengan cos PQR. Macam tu. Jadi, awak tekan kalkulator yang sebelah kiri. Okey, tekan sama dengan dan you tekan shift cos. Dapat jawapan. Okey, cuba tekan soalan C ni, tekan kalkulator nilai dia. Saya bagi jawapan, awak semak betul ke tidak yang awak dapat. Soalan dia nak PQR. So, PQR sudut, tuliskan PQR sama dengan, PQR you dapat jawapannya adalah 82.10 darjah. Okey, dapat tak? Tekan kalkulator, cuba dapat tak nilai 82.1 tu? Siapa yang tak dapat angkat tangan? Hafiz okey tak Hafiz? Hafiz? Hafiz dah hilang dah. Hafiz? Tak ada. Saya tadi macam nampak Hafiz masuk. Hilang dah. Hafiz? Hafiz ada. Ni bagaimana lah dia ni? Hafiz? Betul lah, betul lah. Okey, jangan dia tidur Korang ni kan study dalam bilik. Betul tengok tidur. Mak ingat anak study dalam ni. Lepas tu korang onkan apa? Laptop ke phone tu awak tak pakai earphone. Jadi dengar suara cikgu mengajar. Mak pun tak tengok dalam bilik. Anak tengok Zaim tidur. Zaim. Tengok tidur sah. Okey, soalan D. Tolong buat soalan D. Soalan D. Cari sudut ACB. Cikgu, Hmm. sini saya tak dapat. Mana? Kenapa tak dapat? Saya tunjuk. Yang mana? C? Kau tekan tak macam ni? Kan? Okey, kau tengok. Salah tekan kalkulator sama dengan ke salah? Nampak ni kau buat macam ni. 10 kuasa 2. Tolak 9 kuasa 2. Tolak 12/5. Oh, sorry. 12/5 kuasa 2. Dapat jawapan sama dengan dulu. Maksudnya jawapan atas. Bahagi. Saya dah kata tadi buka kurungan. Negatif 2 darab 9 darab 12/5 tutup kurungan. Sama dengan shift mana cos? Cos. Okey, sama dengan. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, soalan C-nya 52. Kenapa jawapan dia kat sini dia bagi? Kau dapat apa?
Saya pun dapat 52 tu. Dapat Dapat 52. dua-dua kan? Saya rasa buku ni silap lah. Okey, dapat 52. Sekejap. PQR. Okey lah. Dia kan yang tak logik kalau RPQ. Kalau RPQ tak boleh 52 sebab dia sudutnya lebih 90 darjah. Okey. Dia sebenarnya adalah dekat situ you dapat berapa tu? 52.41. Okey. Oh, maksudnya tadi kau tak dapat yang sama ni lah. Dapat dengan kalkulator saya ni sama Ya. Sama. Okey. Okey. Maksudnya skema dia lah ni. Oh, okey. Dia ni dia buat 82. Jauhnya. Agaknya 5 ni masa dia buat skema dia terbaca 8. Okey, sekarang tengok. Ni masih lagi sama. Ini masih lagi kos. Boleh Saya tinggalkan. Kita tengok soalan ni. Dia kata selesaikan. Soalan pertama, dia nak sudut ABC. ABC segitiga sebelah kiri. Okey, guna rumus kos ke guna rumus sin? Guna apa? Kos. Okey, mana A-nya? 6.1. Yes, good. Okey, buatlah. Cuba buat. You dah dapat je tu. Tapi jawapan belakang yang lain. Okey, kau dapat apa? 33.66. Okey. ABC kau dapat 30? 3.66. Betul? Kan kau? Jawapan belakang apa? $115. Bukanlah. Salah tu. Sebab dia nak ABC. ABC kecil, mana boleh 115. Okey. Boleh? Okey, kalau dah dapat ABC dah dapat, try ADC. ADC, kalau awak tengok kat sini secara mata kasar kita nampak dia ada dua info saja, iaitu 6.1 dengan 5.6 untuk sudut ADC. Okey. Jadi ADC ni sebenarnya kamu tengok tadi you dah dapat sudut ABC kan? ABC kamu dapat sudutnya adalah 33.66 kan? 66 darjah. Itu yang awak dapat. Ya. Saya tak dapat tu. Yang okey, yang A tu. Okey. Jadi yang A tu sebab dia nak sudut ABC, jadi dia awak tengok kat sini kita guna rumus cos. Jadi A oleh kerana saya nak sudut ABC, maka saya punya A adalah 6.1. 6.1 kuasa 2 sama dengan 8.5 kuasa 2. Okey, tambah dengan 3.2 kuasa 2. Tolak 2, 8.5. Okey, 3.2. Dan cos ABC. 6.1 kuasa 2. Tolak 8.5 kuasa 2. Tolak 3.2 kuasa 2 bahagi negatif 2. Sini 8.5. Sini 3.2. Okey. Sama dengan cos ABC. So, bila kamu tekan kalkulator dekat sini. Okey, awak tekan kalkulator. Awak akan ambil dia punya atas tu ialah 6.1 kuasa 2 tolak 8.5 kuasa 2 tolak 3.2 kuasa 2 sama dengan bahagi. Bahagi buka kurungan. Negatif 2 darab 8.5 darab 3.2 tutup kurungan. Okey. So, awak tekan sama dengan, awak tekan shift, nak sudut, tekan shift, cos. Sebab kita guna rumus cos sama dengan. Maka awak dapatlah jawapannya 33.66. Boleh? Engkau salah tekan kalkulator ni, hati-hati. Boleh bang? Dapat. Dapat. Dapat Okey. Setelah kamu dah tahu kat sini, ini tadi 33.66.
Sekarang soalan nak kamu cari ADC. ADC ni sebenarnya awak boleh gunakan segitiga yang besar. Iaitu segitiga ABD. Ni B awak 8.5, ini A awak, ini D. Dia nak ADC. 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 Nah, ni sudut dia. ADC. Tapi saya boleh cari ADB. Sebab yang sama je. Jadi kalau situ 8.5, sini 5.6, sini 33.66. Dia nak yang ADB. Guna rumus sin ke cos? Sin. Ya, sin. Kenapa? Awak tengok dia punya yang bertentangan ada. Okey, sekarang dia nak sudut. Bila dia nak sudut, letakkan sin dekat atas. Sin ADC per 8.5 sama dengan sin 33.66 per dengan 5.6. So, naik atas saja. Faham? Boleh tak? Okey tak? Boleh. Boleh? Okey, yang 5B okey tak? 5B pula. Yang 4B okey tak? Sebab awak tak belajar lagi ni. Ni saya ni. Nak habis dah ni. Masuk luar lepas tu nak habis dah. Okey bang? 4D ada tak? Ada siapa-siapa 4D tak? Tak ada? Hanin tak ada Hanin? Hanin? Okey. So saya teruskan awak tengok sini. Soalan B. Dia nak panjang BD. BD ni sebenarnya segitiga ABD boleh? BCD boleh. Okey, kita tengok. Boleh tu sebab segitiga. Tapi kita tengok ada 3 info tak? ABD cantik. Dia ada 3 info. 9, 4 darjah, 7. Tapi B, CD cuma ada 2 info. Jadi kita tak boleh guna segitiga BCD. Kita guna segitiga ABD. Faham? Faham tak? Respon sikit. Faham. Jadi, kalau dia kata kat sini cari panjang BD, bermakna kita guna rumus sin ke cos? Cos. Ya, guna rumus cos. A-nya yang mana? Mana A-nya? BD. Ya, A-nya adalah BD. Boleh? Okey, saya tinggal boleh? Boleh. Okey. So, yang ini pun sama. Tapi janji saya ya, tolong buat. Tolong buat soalan-soalan ini. Sekarang kita masuk luas. Okey? So, untuk kita masuk luas, kalau tengok sini, nak cari luas. Formula luas adalah 1/2 AB sin C. Sekali lagi, AB sin C. Maksudnya, kalau ini segitiga, saya letak sini A, sini saya letak B, sini letak C. Formula luas adalah 1/2 AB. Maksudnya, saya guna AB. Yang itu. Sin C, ini C sudutnya. Jadi luas ni iaitu 2 sisi 1 sudut kandung. Macam tu. Jadi kalau awak tengok sini, A-nya 10, 1/2 A, B. Okey, 1/2 A, B, sin C. 1/2 A, B, sin C. Macam tu. Faham? Kirakan soalan A. Kirakan soalan A. Okey, dapat tak? Luas. Berapa dapat? Senang je ni. Okey, berapa jawapan?
Tak dapat cikgu. Tak dapat. Cikgu, Hmm. saya dapat 26 cm square. 26 tepat ke? 26.01. Ambil 4 angka bererti. 26.01. Okey. Korang tak dapat ke ni? Dapat. Dapat pula. Okey. Lagi satu. Soalan B. Cuba. Tak payahlah. Senang sangat. Tak payah. Okey, tengok sini. Dalam kes ini dia nak luas. Kalau saya kata ini A, KM saya A, ini saya punya B, sin C ada tak sudutnya? Ada tak sudut yang saya nak guna untuk cari luas kat sini? Ada tak? Boleh respon lah. Tak ada kot. Tak ada. Sepatutnya sudut tu kat mana? Yang C tu Dekat huruf apa? M. Ya, M. sepatutnya dekat huruf M. Tapi dia tak ada. So kalau tak ada, kita kena carilah. So kalau kita kena cari sudut, kat soalan ni nak guna rumus sin ke cos? Sin. Kenapa? Sebab dia ada pasangan tu. Ya, ada pasangan. Soalan nak M. Kan kita nak cari sudut M. Tapi sudut tak tahu, sisi dia tak tahu. Bermakna saya kena cari dulu sudut K. So saya kena cari sudut K tadi awak dah bagi tahu dia guna rumus sin. So saya akan buat sin LKM bahagi 11/6 sama dengan sin 55 bahagi 10/4. So bawa ke sana. Tekan kalkulator. Okey, awak tekan kalkulator. Sin 55. Okey, kemudian sin 55 tekan sama dengan dulu tau. Sin 55 sama dengan bahagi 10/4 sama dengan darab 11/6. Awak dapat 913669 bla 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 panjang. Sekarang soalan nak sudut LKM. Jadi bila LKM, awak akan buat tekan kalkulator shift sin sama dengan. Bermakna saya dapat LKM di sini adalah 66.02 darjah. Okey, kalau situ 66.02 darjah, boleh tak cari sudut dekat M untuk kita tahu kita punya luas? Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Jadi kat sini yang penting, bila cari luas 1/2, okey, tentukan mana A, mana B ikut awak. Then sin C, iaitu sudut kandung dia. Tapi dalam kes ini A ada, B ada, sin. Sudut kandung tak ada. Bila tak ada sudut kandung, bermakna kena carilah sudut kandung dia. Kena gunakan sudut bukan kandung terlebih dahulu. Boleh? Cikgu, Ya. sin C ni maksudnya sudut kandung tu lah. Sudut kandung antara 10.4 dengan 11.6. Sebab mencari luas, mesti sudut tu sudut kandung. Okey. Okey, cikgu. Okey. Sekarang awak tengok sini. Soalan ini nak cari luas 1/2 AB sin C. Tapi sinnya tak ada, sudut tak ada. Jadi sekarang awak kena decide dulu. Awak nak letak AB yang mana? Kalau awak kata awak nak letak A 16, B 13.5, bermakna C awak 10.6 iaitu kena cari sudut. Sebab formula luas adalah 1/2, contohnya awak ambil 16, awak ambil 13.5. Dia kena ada sin. Sin apa? Okey, yang sini. Tapi saya tak tahu. So awak tak tahu kena guna rumus lain. Kalau awak kata nak guna 1/2 10.6 dengan boleh sinnya dekat sebelah sini. Kalau awak nak guna sisi 16 dengan 10.6, maka sinnya yang ini. Faham? Sin C tu dia berada di kandungnya. Okey, sudut tu adalah sudut kandung. So sudut kandung maksudnya ini awak punya sisi ini sudut awak. Dah dapat sudut dia, barulah kita guna formula luas.
Okey, 1/2 A, B, sin, C. Jadi dalam kes ini awak kena tahu dulu sudut. Jadi sudut tu nak guna mana tak kisah. Macam tadi saya buat dekat kelampak A, satu grup guna sudut ini. Kalau dia guna sudut ini A dia, ini B dia. Kalau dia guna sudut ini, ini A, ini B. Kalau dia guna sudut ini, maka ini A, ini B. Tapi kalau betul-betul awak akan dapat jawapan yang sama. Clear tak? Boleh tak? Tak boleh cikgu. Cuba cikgu terangkan balik. Okey. Tak apa, tak apa. Jangan ni. Okey, janji kau cakap tu saya lagi puas hati. Sebab lepas ni kan Cikgu Yati ajar, kau dah laju dah. Okey. Nak cari luas, formula luas 1/2 AB. Sekarang saya nak tanya kau nak guna AB yang mana? Nilai apa? Bagi tahu. 16 dengan 10.6. Okey, kamu kata kamu nak guna 16 dengan 10.6. Kalau nak guna 16 dengan 10.6, maksudnya sin dia adalah sin SRT. Guna sin ini. Tapi kita tak ada sudut SRT tu. Bila tak ada sudut, awak tengok segitiga ini tak ada maklumat bertentangan, tak ada pasangan. Kita guna cos. Guna cos, jadi awak tengok sini, ini sudut dia. Ini sudut yang kita nak, cos mesti tahu A. Mana A dia? Kalau ini sudut dia, cos A. So A-nya yang mana? 13.5. Ya, 13.5. Jadi maksudnya awak buat 13.5 kuasa 2. Okey. Awak nak guna sama dengan boleh atau nak buat tolak terus pun boleh. Tolak 16 kuasa 2 tolak 10.6 kuasa 2. Bahagi buka kurungan. Okey. Negatif 2. Okey. Negatif 2 B kuasa, kan formula dia. Formula cos adalah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Tolak 2 BC cos A. Di mana awak punya ini hukum dia darab. So, saya bawa ke bawah. Negatif 2, okey. So, negatif 2, formulanya tolak 2 BC. BC kita, kamu kata tadi kamu nak guna darab dengan 16, darab dengan 10.6. Okey. Jadi, ini yang awak dapat. Tekan kalkulator. Sama dengan cos R. Okey, sebab kita nak cari cos R. Awak tekan kalkulator, shift cos, awak tahulah sudut R tu berapa. Okey, tekan kalkulator cuba. Okey tak bang? Bang, yang kata tak okey tadi, okey tak? Okey cikgu. Okey, kita kena cari sudut dulu. Dah dapat berapa sudutnya? Tekan kalkulator, 13.5 kuasa 2. Tolak 16 kuasa 2. Tolak 10.6 kuasa 2. Bahagi. Okey, buka kurungan, negatif 2. Okey, darab 16 darab 10.6 tutup. Okey. Dapat jawapan 0.5486, tekan shift, tekan cos. Sama dengan. Okey, maka awak dapatlah sudut R itu adalah 56.72. Jadi kat sini 56.72. So, sekarang boleh tak kita cari luas dia? Boleh lah cikgu. Boleh. Mana A, mana B kita? Awak dah tentukan tadi. Ini A, ini B. Jadi, kat sini sin SRT dia adalah 56.72. Faham? Boleh? Boleh cikgu. Okay, good. Agus, habis lah kau. Tinggal yang biggest case. Apa yang biggest case saya tak nak tunjuk lah hari ni. Okay, saya nak tunjuk petua heron. Petua heron ni hari tu dekat kertas pula. Dekat kelas C saya tak sempat. Okay, petua heron dia digunakan masa bila? Awak tengok sini, cari luas bagi segitiga iaitu guna rumus heron. Dan ABC ialah sisi segitiga. Okay, dan awak tengok. Kalau tadi awak tengok bila dia tak ada sudut, saya kena cari sudut dia dulu. Tapi sebenarnya bagi segitiga yang langsung tak ada sudut, awak boleh guna rumus heron. Rumus heron kita kena cari S. S tu apa? Iaitu A tambah B tambah C bahagi 2. Okey, A kita apa? A kita 10.
tambah 7.5 tambah 6 bahagi 2. Okey, awak dapat jawapan berapa? Okey, 10. Tak ada kuasa kan? Okey. 17.5 tambah dengan 6. Okey, you dapat 23.5 bahagi 2. Okey, you dapat dekat sini adalah 11.75. Untuk luas, okey, kita boleh gunakan petua Heron. Formula luas adalah ambil yang atas. Sed, formula dia yang atas ni S keluarkan. Apa S kita? 11.75. Okey, S tolak A. 11.75 tolak A. A kita yang mana? Tak kisah mana-mana boleh. 10. Okey, kemudian S tolak B. S kita 11.75 tolak 6. 11.75 tolak 7.5. Then ini awak punya luas. Okey, cuba kira ni berapa. Nanti saya tunjuk satu lagi di mana awak dapat luas sama dengan cara yang ini. Okey, kira? Jangan tak kira, tunggu jawapan orang je nanti Okey, dapat berapa jawapan? Okey, dapat apa? Dapat berapa? You dapat 146.593. Sekejap Betul ke? Sekejap. Saya nak just sekejap. Okey, dapat berapa? 100? 46.593. Ini soalan A. Okey, okey. Salah lah. Salah. Kau tekan kereta macam tekan mana? kot. Apa? Saya salah tekan kot. Itulah rasa kau salah tengok, tengok sini. Kau ambil sini. Dia tapi leceh sebenarnya ni sebabnya kurungan-kurungan ni kan. Awak ambil mula-mula 11.5. Awak buka kurungan 11. 75 je kot, 75. Okey. Susahlah kalkulator ni. Okey, awak tekan 11.75, buka Okey. kurungan 11.75 tolak 10, tutup kurungan. Lepas tu buka kurungan 11.75, okey, tolak dengan 6, tutup kurungan. Buka kurungan lagi 11.75 tolak 7.5, tutup kurungan. Dapat jawapan square root answer. Berapa dapat? 22.416. Baru betul. Oh, dia tak boleh tekan search tu dulu Kalau kau tekan search boleh, tapi kau kena letak semua ni dalam kurungan. Sebab kau buat search bermakna dia searchkan 11.75 je. Faham? Okey. Rumus Heron ini boleh digunakan sekiranya segitiga itu ada 3 sisi. Jadi macam soalan tadi ni, yang atas ni, yang kita buat tadi, kita tengok kita dapat jawapan kita berapa ni? Cuba tekan kalkulator ni. Soalan D. Soalan D awak dapat dekat sini jawapannya adalah 70.90. Okey, luas dia 70.90. Jadi kalau rumus Heron, awak tambahkan 16 tambah 10.6 tambah 13.5. Dapat jawapan awak bahagi 2. Okey. Lepas tu kat situ you akan dapat 26.6 tambah 13.5. Okey, bahagi 2. So kat sini dapat 20.05. So menggunakan rumus Heron, set
20,05. Darabkan 20,05 tolak 16. 20,05 tolak 10,6. Okey, kemudian lagi panjangkan 20,05 tolak 13,5. Tekan kalkulator. Dapat tak jawapan yang ini? Sorry. Dapat tak 70,90? Cuba tekan ni. Dapat 20,05 bla 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 dan square root answer. Dapat tak 70,90? Dapat cikgu. Dapat kan? Jadi sebenarnya bila dia ada ketiga-tiga sisi dan kita nak luas, awak boleh applykan rumus Heron. Tapi kalau awak tak hafal tu, awak boleh je gunakan segitiga yang ini. Boleh? Ada soalan? Setakat ni okey? Okey tak? Hello? Okey, buat soalan. Okey, buat soalan C. Hari ni kita try satu soalan. Last soalan C. Cuba. InsyaAllah hari Rabu ni kita buat habis tajuk ni. Lepas tu tak apa. Kita rehat dulu untuk hujung tahun. Cuti sekolah saya buat tapi saya buat untuk form 5. Korang pergi ni ke balik kampung ke mana-mana ke? Ada kat sini? Tak balik kampung. Hafiz tak ada. Hafiz. Ya. Kau gimana tadi Hafiz? Aku panggil-panggil kau tak dengar? Ada. Yelah, tadi aku panggil kau. Kau dengar balik record tadi. Kita orang panggil kau. Kau tak ada. Kau mesti terlelap. Bila ada je. Tadi kita panggil Hafiz kan? Dengar tak korang? Dengar. Saya panggil Hafiz banyak kali. Oh, sekejap. Saya turun kot dalam tu. Okey. Saya ambil air. Okey, buat soalan. Iyalah tu. Okey, buat soalan C. Buat soalan C guna rumus Heron. Kelas C hari tu saya tak bagi tahu yang ini. Minggu depan saya bagi tahu. Dah, dapat belum? Belum.
Dah? Dapat jawapan? Apa jawapan C? Faiz? Faiz pula hilang. Faiz. Hai. Hafiz. Hafiz. Hafiz Ya. hilang. Apa jawapan C? Jawapan C. Kau jangan selak jawapan belakang. Aku tumbuk kau sekarang. Tak, saya nak tengok dulu betul ke tak jawapan belakang dengan jawapan saya. Lepas tu dengar Saya dapat 79.96. Okey. Betul ke? Orang lain dapat? Saya tahu betul ke tak. Tak check lagi belakang. Baru saya elak tapi tak sempat tengok. Orang lain dapat tak? Khalid? Saya dapat 79 cikgu. 79 sahaja. Saya bunda-bunda. Okey, kau punya S berapa? 20.65. Okey, 20.65. Jadi sebenarnya kalau awak tengok kat sini, kita akan gunakan cert 20.65. 20.65 tolak 14.2. 20.65 tolak 15.1. 20.65 tolak 12. Dapat jawapan baru square root. Okey, kejap saya check. 20.65. Okey, tolak 14.2. 20.65 tolak 12. 20.65 tolak 15.1. Square root answer. 79.94. 94.96. 79.939. Jadi 696 lah. Hafiz kata dia dapat 964 pun boleh. Boleh? Dapat tak? Cek balik. Korang akan dapat ni. Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey, dapat Okey. So, segitiga luas habis, formula cos habis, sin habis. Kemudian kalau awak tengok kat sini ni macam ni untuk hitung luas. Ni awak akan buatlah luas segitiga besar atau yang kecil. Ni segitiga yang biasa je lah. Okey, ni awak akan cari nilai tu. Then ni dia. Ini yang saya katakan 3D. 3D dengan ambiguous case. Sekejap ni. Ambiguous case dengan 3D ni saya akan buat next class. Nanti saya bagi banyak-banyak. Kesian dekat kawan yang 4B. Sebab 4B belum masuk tajuk ni. Hari ni saya dah habiskan semua rumus tu. Jadi nanti takut dia jam sikit. Itu Nurdin? Okey tak? Betul tak? Saya stop kat situ Boleh cikgu. So untuk next class saya akan masuk dekat soalan yang melibatkan 3D dengan case berambiguity ataupun ambiguous case. So kita stop dekat sini hari ni. Okey awal. Okey. So sebenarnya kita punya bulan 11 dah habis. Macam saya kata bulan 12 saya tak ambil pembayaran tapi saya akan buat kelas juga. Saya akan buat kelas, saya tak janji berapa kali. Okey. Selagi macam ikutkan hari ini pertama dan minggu depan pun insya-Allah saya akan buat juga untuk saya habiskan tajuk ni. Mungkin kita akan buat 2 ke 3 kali kelas macam itulah. Boleh? Okey ya. So saya stop dekat sini. Jumpa next class. Tolong pastikan awak cuba buat soalan-soalan yang mana kita dah bincang tajuk tu, awak buat latihan dia. Boleh ya? Okey, saya stop dekat sini. Jumpa next class. Okey? Bye. Assalamualaikum. Kejap. Zudin, hari tu kau nak tanya soalan apa? Apa cikgu? Hari tu yang kau kata kau nak tanya tu, muka surat berapa soalan tu? Tu cikgu dah terangkan dah. Soalan yang 192B tu. Okey lah. Okey, dah terangkan dah. Okey. Okey. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Ya cikgu. Sama.